Gozaimasu. Betul Ohayou gozaimasu. Betul. Terima kasih dalam Jepun Tadi sebab dia kata dia perkenalkan diri dalam bahasa Jepun. Apapun terima kasih DJ Fast dari Melaka FM. Baik, kita nak mulakan slot kita dalam Sabah Pagi Malaysia pada waktu ini. Kita ingin mengenali ataupun ingin mengetahui, khususnya bagi anda seorang sebagai ibu bapa yang mempunyai anak autism, kerana ada cara-cara tertentu untuk memastikan anda dapat melakukan latihan yang sesuai ataupun yang tepat dalam mengendalikan situasi ataupun ialah dalam situasi yang mana juga ada menyebabkan mereka marah, mereka memerlukan dan sebagainya. Ada cara tertentu untuk mengendalikan dalam situasi sebegini. Okey. Pertama kita hari ini, tetamu kita itu Encik Daniel Zain, iaitu tenaga pengajar latihan keperluan khas yang akan bercakap lagi. Sikit tentang tetamu kita iaitu Encik Daniel Zain ini adalah seorang tenaga pengajar di Aziam Learning Kuala Lumpur. Pelajarnya terdiri daripada pelajar-pelajar normal sehinggalah pelajar kelainan upaya iaitu autism, Down syndrome dan lain-lain. Hari ini kita akan bercakap tentang pemakanan diet untuk kanak-kanak autism. Selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi. Okey, pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan pemakanan diet untuk kanak-kanak autism? Adakah ia sama dengan kanak-kanak yang normal ataupun berlainan? Okey. Masalah pemakanan di kalangan individu autism ni sangat lazim ya. Maknanya kebanyakan mereka mempunyai pemakanan yang terhad dan repetitif. Maknanya contohnya satu budak ni saya pernah bantu, dia 6 tahun dia hanya minum susu coklat dan makan roti putih untuk sepanjang hari. Dan itu sahaja ya. Dan kalau kita go back kepada saranan Kementerian Kesihatan pun dari segi food pyramid, penipingan suku-suku separuh, kita tahu scientifically pemakanan yang menyeluruh sangat penting untuk pembelajaran, untuk fokus ya. Dan jadi kebanyakan mereka mempunyai malnutrisi sebab makanan sama dan terhad secara berpanjangan. Jadi pemakanan yang bagaimana mereka ini sesuai, kerana ada juga ialah mereka ini sedikit cerewet dalam pemilihan makanan, mereka too needy, picky dan sebagainya. Jadi nak memenuhi permintaan mereka tu bagaimana? Ya. Nah, kebanyakan secara lazim kebanyakan akan fokus kepada dia nak makanan karbohidrat. Maknanya roti putih, nasi sahaja ataupun mi sahaja, itu sahaja berulang-ulang ya. Maknanya tak cukup protein, tak cukup serat, tak cukup fiber, tak cukup sayur-sayuran, buah-buahan. Dan semua ini sangat penting. Jadi parents kena melalui latihan ya untuk how to handle, sebab betul nak ubah pemakanan anak ni akan dapat tantrum ya. Biasanya anak akan melalui fasa tantrum yang agak kuat. Jadi kalau parents tak dapat training macam mana nak handle tingkah laku, macam mana nak tenang, macam mana nak yakin bahawa tak apa, benda ni sebentar, sekejap je akan melalui fasa tantrum, tapi once pemakanan tu dah elok, tidur anak pun akan resolve dan overall anak punya tingkah laku akan menjadi lebih baik. Right? Jadi dia akan improve. Benda ni impact sangat-sangat tingkah laku anak. Macam Encik Daniel mempunyai anak autistik juga, usia 9 tahun tadi kan? That's right. Pemakanan diet ni adakah spesifik untuk sayur-sayuran ataupun, sebab kadang-kadang kita tahu benda-benda yang sihat ni mahal sikit. Bagaimana untuk maintainkan benda tu? Okey. Sebenarnya benda sihat ni tak mahal. The idea is benda sihat mahal, tapi sebenarnya tak. Kalau kita tengok, ambil contohnya, ada banyak parents spend RM15 satu kotak cereal. Right? RM15 itu boleh beli berapa banyak sayuran. Jadi sebenarnya dari segi kalau kita buat matematiknya tak mahal. Cuma kita dah terbiasa dengan idea bahawa kita perlu beli benda-benda yang mahal untuk benda tu dikategorikan sebagai sihat. So what we do dalam parent training, kita tunjuk bahawa sebenarnya shopping untuk makanan sihat ni tak mahal. In fact di Malaysia banyak makanan ruji kita, nasi, ikan, sayur-sayur sebenarnya actually murah ya. So that's the main thing. Kita first mindset bahawa untuk makan benda sihat it's not mahal. Especially di Malaysia. Betul. Tadi Encik Daniel mengatakan bahawa ada setengah mereka tu juga mereka hanya makan roti putih dan susu. Adakah ini bermakna kesemua mereka ataupun mereka yang ada autisme ini diet pemakanan mereka ada begitu sama seperti itu, hanya memerlukan makanan yang mereka suka saja? Yes. Well, first of all, makanan seperti itu memang jenis orang kata addictive food untuk orang yang tipikal pun. Bila kita rasa down, rasa macam stress, nak pergi makan donat, we go to those kind of sugary yang manisan, binge eating, right? And those tend to be very high caloric, makanan yang tinggi kalori, berasaskan karbohidrat. Jadi itu perkara biasa. Cumanya yang kita couple dengan autism adalah bila anak itu juga mempunyai masalah komunikasi, tak boleh nak communicate. And then kanak-kanak autism ni mempunyai kadar 8 kali tinggi masalah gastro usus berbanding kanak-kanak tipikal.
Jadi mereka kadang-kadang yang tak boleh cakap tu tak boleh nak sebut bahawa dia tak boleh nak dia sebelit contohnya. Jadi this thing dia jadi a repetitive thing lah untuk anak tu. So parents tak tahu macam mana nak baca anak punya tingkah laku, tak tahu macam mana nak baca keperluan anak, dan benda ni keeps going on and on and on. Jadi kita tak boleh give in lah secara betul. Cuma kena belajar how to not give in tu yang payah. Mungkin Cik Zin boleh kongsikan sedikit apa antara sebagai pengajar kanak-kanak autism, kongsikan sedikit pengalaman apa yang ada, apa yang masalah yang terdapat antara kanak-kanak autism selalu terjadi. Okey, yang sering terjadi. Okey, number one, kalau kanak-kanak autism ni dari segi pemakanan ke? Dari segi pemakanan contohnya like you said, makan benda sama throughout the day, dan kita gabungkan sekali dengan masalah tidur. Contohnya anak saya dulu, dia akan tidur pukul 2 pagi, tidur katakan pukul 11 malam, bangun pukul 2 pagi, tak tidur sampai subuh. Jadi parents pun tak cukup tidur. Bila parents tak cukup tidur, efek kita punya interaksi suami isteri, efek kerja. Anak tak cukup tidur, efek pembelajaran. Jadi one mistake sebagai parents, kadang-kadang pukul 2 pagi anak bangun, kita bagi dia susu. Kita bagi dia makan sebab anak minta, dan benda itu memberi tenaga. Dan pada pukul 2 pagi contohnya, kita tak boleh memberi makanan yang bertenaga. So teknik-teknik untuk macam mana nak tenangkan diri, tenangkan anak pada waktu pukul 2 pagi katakan, kalau ada anak ada masalah tidur. Those are all benda yang parents kena belajar. Saya ada satu student dulu, dia makan satu tube Mentos setiap hari. Satu tube Mentos. Itu sugar rush. Anak ni tantrum tu sangat teruk. Parents tak tahu macam mana tak nak bagi benda tu. Kita tak boleh salahkan parents. Sebab dia tak boleh komunikasi. Anak tu tak berkomunikasi. Dia tak bercakap. 7 years old. Jadi satu tube Mentos tu memang untuk siapa-siapa pun tak sihat. Jadi budak tu agak jadi hyperactive, dan efek dia punya perut juga. Jadi sebagai ibu bapa yang berhadapan dengan situasi ini, bagaimana kita caranya untuk memulakan agar mereka menerima pemakanan yang sihat? Kita mula masukkan sedikit sayur, serat di situ, sebab kadang mereka ini sedikit cerewet. Bagaimana kita nak mulakan diet yang sesuai tu? Okey, biasanya nak mulakan diet yang sesuai tu adalah first of all kita kena keluarkan dulu pemakanan yang diduduk ulang benda tu je, right? Especially kalau ia makanan yang tidak menyihatkan, right? Fokus pada air kosong. Dalam banyak teknik, even dalam contohnya pakar-pakar pun dah pada mengajar fokus pada air kosong supaya anak tak dehydrated. Keluarkan benda tu, dan perbanyakkan anak kena nampak kita makan makanan sihat, right? Jadi duduk bersama, dan kita saya banyak kata berlakon. Bila saya makan sayur depan anak, saya sangat happy bila makan sayur. Anak nampak yang daddy, mami sangat tenang makan sayur. Sayur tu bukan benda yang scary. Dan kita cuma ada tu. Kat rumah, kita cuma ada makanan yang sihat. Tak ada pilihan. Kalau dia menangis tak kat mana pun nak pizza, tak ada. Tak wujud dalam rumah. Makanan ringan semua asingkan ataupun semua tak wujud dalam rumah. Tak wujud. Kalau tantrum datang macam mana? Belajar cara tangani tantrum. Tahu bahawa tantrum tu normally ada something yang sementara. Jadi kita sediakan tempat yang selamat. Sediakan bantal, tilam. Kalau anak dia akan headbanging. Dia headbang kepala dia, masuk dalam bilik, letak di atas katil dan tenang. Very neutral face orang kata. Boleh communicate dengan anak juga. Tak menangis, tapi ini makanan yang ada, ini sahaja. Jadi kita kembali kepada asas macam orang-orang dulu. Sekarang kita terlalu banyak choice, terlalu mudah ada makanan. Itu yang kita kadang-kadang okeylah, give in. Anak menangis, bagilah coklat katakan. Sedangkan di rumah saya langsung tak ada semua itu. Kalau menangis banyak mana pun tak wujud. Macam mana saya nak bagi? So tenang, tahu bahawa fasa itu akan sekejap je. Cuma anak tenang, happy. Yes, adik dah berhenti menangis. And then kat situ ada air dengan cara yang bukan pressure. Jangan sumbat dalam mulut anak. Jangan paksa. Jangan paksa. Maknanya ibu bapa lah yang kena berala, kena. That's right. Ibu bapa kena model balik ni makan secara tenang. Benda tu ada kat situ, jangan paksa. Kerana dia tak faham kenapa dia kena makan benda ni. Satu perkongsian yang menarik juga ataupun yang bermanfaat juga pada bagi anda yang berhadapan dengan situasi sebegini. Ada cara tertentu, jangan dipaksa. Kalau anak itu memberontak dan sebagainya, tantrum dan sebagainya, ada cara yang sesuai
sesuai, ada cara yang juga baik untuk anda mengendalikan situasi tersebut. Walaupun terima kasih Encik Daniel Zain, tenaga pengajar latihan keperluan khas untuk perkongsian itu tadi. Dan selepas ini, sebelum kita lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara-perkara yang menarik berkaitan dengan Belanjawan 2020, kita saksikan terlebih dahulu bingkisan di Pahang. Kahwin tradisional. Kahwin tradisional. Sekarang kahwin moden. Saksikan.